Nabi SAW bersabda, Nabi kata, benda yang aku paling takut berlaku di kalangan umat aku. Nabi kata dia takut di kalangan umat dia, di kalangan kita ni ada perbuatan yang pernah dibuat oleh kaum Nabi Lut. Nabi kata aku takut. Hari ini ada tak ada tuan-tuan? Ada. Sampai mereka fight, minta supaya perbuatan mereka ni dilegalize, disahkan dari segi undang-undang. LGBT ni, lesbian, gay, bisexual, transseksual. LGBT minta, bukan saja di luar negara, bahkan di Malaysia ada grup ini minta supaya benda ni disahkan dari segi undang-undang, supaya mereka nak buat benda ni tidak dianggap satu kesalahan. Rupa-rupanya kebimbangan Nabi SAW 1400 tahun dulu berasas rupanya. Pasal apa? Pasal hari ni sudah ada benda ni, minta supaya benda ni dilegalize, disahkan di sisi undang-undang. Maknanya kalau mereka buat apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut sudah tidak dianggap salah. Sedangkan Nabi SAW sampai sebut, Nabi kata mal'un man amila amala qaumi Lut. Nabi sebut 3 kali. Nabi kata dilaknat orang yang buat macam mana perbuatan kaum Nabi Lut dulu. Nabi ulang 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni dia hidup bila tuan-tuan? Dia hidup satu time dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada, Nabi Lut ada, dan kawasan mereka berjiran, bersebelahan. Sebelah balik ni kawasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebelah balik ni kawasan Nabi Lut alaihissalam. Cuma bezanya Nabi Lut dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang syok kepada liwat, kepada homoseks. Dia diuji. Sehingga kan apabila Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat untuk pi musnahkan kaum Nabi Lut, malaikat singgah dekat Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 57. Balik saya saja baca. Surah Al-Hijr ayat 57 cerita pasal ni. Malaikat mai, satu geng malaikat mai nak pi, depa punya mission, depa punya kerja nak pi lingkupkan, nak pi musnahkan, nak pi binasakan umat Nabi Allah Lut. On the way nak pi singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila sampai di tempat Nabi Ibrahim tengok depa ni. Nabi Ibrahim tanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Nabi Ibrahim kenal depa ini utusan Allah. Depa ni malaikat yang diutuskan oleh Allah. Nabi Ibrahim tanya depa, "Hampa ni apa hal ni mai sini?" Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Malaikat kata, Tuhan hantar kami mai bukan nak mai sini sebenarnya. Kami nak pi kampung sebelah. Kami nak pi musnahkan orang-orang yang berdosa pasal depa mengamalkan homoseks. Nabi Allah Lut alaihi salam diuji dengan geng ni. Ketegak. Sehingga kan ketika malaikat mai nak binasakan depa ni, mai di rumah Nabi Lut, depa usyar malaikat. Tu dia yang kata kawut depa ni. Malaikat mai dengan rupa manusia yang segak, laki-laki, rupa laki-laki yang segak. Orang yang bocorkan benda ni ialah isteri Nabi Lut sendiri. Dia keluar pergi beritahu dekat geng-geng gigolo ni. Dia tanya, ada tetamu mai di rumah aku macam ni. Dia kata, kalau diceritakan cara mudah faham, puan ni dengar betul ke? Pakat mai duk usyar tengok, wih karan ni macam tu. Oh kau tuan-tuan, ni semua cerita leceh. Sedangkan malaikat mai tu nak pelingkup mereka. Nabi Allah Lut alaihi salam bila malaikat sampai, dia kata, "Hampa ni qaumun munkarun." Hampa ni siapa ni? Aku tak kenal. Depa introduce diri depa. Depa kata, "Kami utusan Allah. Wahai Lut, kami mai ni untuk binasakan kaum engkau." Malaikat kata, "Esok sebelum subuh esok, Lut make sure bawa keluarga hang yang beriman dengan pengikut-pengikut hang yang ikut hang punya, yang dengar cakap punya, bawa keluar daripada kampung ni. Dan ingat," malaikat kata, "bila keluar jangan siapa beralih ke belakang tengok." Lut pun kata okey.
Sebelum subuh, Lut panggil anak perempuan dia, 2 orang ikut dengan pengikut-pengikut dia, followers dia, keluar. Allah membinasakan kaum yang tinggal di kampung itu. Termasuk di dalam kalangan itu ialah bini, isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Ini bukan cerita hikayat 1001 malam, tapi ini cerita daripada surah Al-Hijr, cerita detail tentang benda ni. Masyarakat mereka ni pada masa tu, kawasan mereka duduk tu dipanggil Sadum. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Kathir, dia akan cerita perkampungan mereka ni nama Sadum, Sin Dal Waw Mim, Sadum. Amalan ini dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Sodomi. Dan sampai hari ini di sebelah sempadan Israel masih ada satu bukit yang dikenali dengan nama Mount Sodom. Masih ada sampai hari ini. Disitulah tempat kejadian kisah kebinasaan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam kerana perbuatan liwat mereka ni. Dan kisah mereka ni tidak mai dalam satu surah saja, bukan mai dalam surah Al-Hijr ada. Tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara ada cerita, dalam surah Az-Zariyat ada cerita, dalam surah Al-Qamar ada cerita, dalam surah Al-A'raf ada cerita, dalam surah Hud ada cerita, dalam surah Al-Ankabut ada cerita. Punya banyak kali Allah repeat benda ni, menunjuk kata apa? Ini kesalahan sangat serius, dan ini kesalahan akan sentiasa dilakukan oleh manusia sehingga kiamat. Kerana itu Allah repeat benda ni berkali-kali dalam berbagai-bagai surah. Pasal apa? Pasal ini isu besar. Ini satu penyakit yang ada di kalangan orang-orang yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata kemusnahan kaum Nabi Lut ini, geng arkeologis ni macam-macam dah yang turun pergi buat kajian di sana. Zaman moden ni seawal tahun 1924, satu orang nama William Albright, dia dah pergi buat kajian. Di antara finding, di antara benda yang dia jumpa di kawasan tu ialah kawasan kubur besar yang banyak rangka tulang di situ, dan beserta dengan rangka tulang itu ada barang-barang mah yang akhirnya arkeologis yang pini kata di sini pernah ada satu tamadun, dan di sini adalah kawasan kubur yang ditanam orang-orang yang hidup pada tamadun itu. Hasil penemuan tembikar yang mereka guna buat masak, guna makan, minum dan sebagainya, ditanam sekali di kawasan kubur yang mereka jumpa sebelah dengan Laut Mati. 1967 ada lagi pi, sampailah kepada yang kita cerita itu, nama dia Werner Keller. Dia ni asal orang Jerman, dia arkeologis. Dia ni bukan sahaja pergi buat studi di tepi-tepi Laut Mati, Al-Bahrul Mayit orang Arab panggil, Al-Bahrul Mayit, Laut Mati, Dead Sea. Dia bukan sahaja pergi kaji kat tepi, dia langgang pergi sampai dalam Laut Mati, dia pergi buat kajian. Werner Keller ni arkeologis asal Jerman ni, hasil daripada kajian dia, dia kata tempat ni pernah mengalami satu kehancuran yang sangat dahsyat. Dia kata mereka adalah cara-cara kajian mereka ni. Dia kata dia percaya di kawasan Laut Mati ni, di kawasan ini pernah terjadi seumpama great earthquake. Dia kata satu gempa bumi yang cukup dahsyat pernah jadi di sini, accompanied by explosion. Dia kata yang gempa itu disertai dengan letupan yang dahsyat. Ini hasil kajian dia. Dia bukan orang Islam, dia tak jumpa apa dalam Quran pun, cuma dia duk study dalam Old Testament dia pergi kaji benda ni, dan melihatkan kepada kawasan Laut Mati itu merupakan kawasan paling rendah di atas muka bumi. Kawasan Laut Mati itu, permukaan air Laut Mati itu dia ada 423 meter below sea level. 423 meter di bawah daripada sea level, paras air laut ni. Dan dalam tasik Laut Mati ni, orang panggil laut tapi sebenarnya dia tasik, tempat yang paling dalam 377 meter.
Maknanya kalau campur tempat yang paling dalam di Laut Mati 377, campur dengan daripada permukaan nak sampai ke sea level 423, sudah jadi berapa? Dekat-dekat 800 meter punya terbenam kawasan tu ke dalam. Warner Keller kata apa? Tempat ni menjadi the lowest area di atas muka bumi, dipercayai, dia kata, disebabkan oleh satu masa dulu berlaku satu hempukan yang kuat di situ, dia kata. Dipercayai, apa tak tahu, dia kata, tapi ada satu macam punya benda hempuk turun sehingga bumi di situ dia jadi terpelonok, apa dia panggil, dia terbenam turun jadi serendah itu. Itu kajian orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata tempat ni pernah mengalami satu malapetaka yang sangat dahsyat. Itu kesimpulan dia. Tuan-tuan, connected tak dengan Quran ni? Connected. Masalah kita orang Islam ni, kita tak tahu ni kajian-kajian ni semua. Kita pergi buat peace, ambil gambar tepi Laut Mati yang tu aja. Kita tak tahu ni cerita apa yang jadi di situ. Macam ni peace. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Murka Allah yang amat sangat kepada orang yang terlibat di dalam homoseksual ini. Allah murka yang amat sangat. Kemurkaan Allah itu diterjemahkan dengan kemusnahan kaum Nabi Lut, dan kemusnahan mereka ini sangat amat dahsyat. Dan itulah kemusnahan yang Allah tunjuk kepada orang yang buat benda ni. Nah, wallahu a'lam.